Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu qala: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك 3 مرات، والتمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة، atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Yazid bin Umairah ini tabi'in, dia bukan sahabat. Dia wafat di Syam, di Syria. Kata Yazid bin Umairah, dia kata lamma hadara Muaz bin Jabal al-maut. Dia kata apabila Muaz bin Jabal sedang menghadapi detik-detik mati dia. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ini nama popular. Dia termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Muaz bin Jabal ini termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal dah masuk Islam. Dia orang Yathrib, orang Madinah. Dia masuk Islam hasil daripada penerangan yang dibuat oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab masuk Islam dulu pada dia. Mus'ab pergi terang dekat dia tentang Islam. Dia tertarik. Maka Muaz bin Jabal masuk Islam musababkan kepada Mus'ab bin Umair. Dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Dia orang Madinah. Nabi tak mai lagi Madinah, dia sudah masuk Islam. Dan selepas dia masuk Islam, dia menjadi satu orang yang sangat alim.
Dan dia juga seorang yang faqih, yang cukup faham tentang Islam. Pahaman dia terhadap Islam tidak pernah tersasar. Dia faham betul macam mana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Muaz bin Jabal ini, Nabi kata wa a'lamuhum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Nabi kata dalam kalangan sahabat-sahabat aku yang ramai-ramai ini, satu orang yang cukup alim tentang halal haram ialah Muaz bin Jabal. Itu satu endorsement, satu cop mohor Nabi bagi kat dia. Nabi sebut di depan semua orang, Nabi kata dalam ramai-ramai sahabat aku ini, Muaz bin Jabal, dia ni satu orang yang cukup alim tentang halal dan haram. Dia ikut serta di dalam Bai'atul Aqabah. Dan dia ikut Nabi SAW di dalam banyak peperangan, terutamanya perang Badar. Nabi SAW pernah pilih dia untuk menjadi utusan, wakil Nabi untuk pergi berdakwah ke Yaman. Tapi pribadi mulia ini, yang kata Muaz bin Jabal, satu orang sahabat Nabi yang pribadinya sangat unggul, sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Dia wafat di usia 28 tahun. Ada satu riwayat kata 33 tahun. Sama ada 28 ataupun 33, itu mati muda. Daripada masuk Islam sampai hari wafat dia pada usia 28 ataupun 33 ini, dalam masa yang sesingkat itu, dia boleh muncul sebagai satu orang sahabat Nabi yang cukup hebat, dan hebat dia disahkan dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak cerita pasal dia. Kata Yazid bin Umairah, dia kata lamma hadara Muaz bin Jabal al-maut. Di ketika Muaz bin Jabal ini menghadapi saat-saat kematian dia, qila lahu ya Aba Abdurrahman awsina. Orang haduk ada kat tepi dia, depa kata kat dia. Dia berkata ya Aba Abdurrahman, itu kunyah dia. Nama dia Muaz bin Jabal, tapi dia dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Orang haduk ada di tepi dia ni, depa bisik ke dia. Depa kata ya Aba Abdurrahman awsina. Depa kata pesanlah apa-apa pun kat kami. Tuan-tuan cuba tengok, yang kata orang hebat ini sampai saat akhir dia orang nak ambil manfaat daripada dia. Yang kata orang hebat seperti Muaz bin Jabal ini dalam keadaan dia menghadapi sakarat, dalam keadaan dia menghadapi detik-detik akhir dalam hidup dia, dalam dekat-dekat dia nak mati ni. Depa tengok dia, agak dia boleh bercakap lagi. Depa kata dekat dia, ya Aba Abdurrahman awsina. Wahai Abu Abdurrahman, pesanlah apa-apa pun kat kami. Qala ajlisuni. Kata Muaz bin Jabal, dia kata tolong siapa-siapa, tolong bagi aku bangkit duduk. Tuan-tuan, sampai saat yang akhir macam tu, dalam keadaan dia di ujung nyawa, dalam keadaan macam tu, orang main minta ilmu daripada dia. Dia bangkit nak bercakap. Dia kata tolong siapa-siapa, ajlisuni, tolong bagi aku bangkit duduk nak bercakap. Faqala, kata Muaz bin Jabal, dia kata innal ilma wal imana makanahuma. Bila dia bangkit duduk tu, dia kata ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu dan iman dia ada kedudukan dia. Dia kata ini dua perkara yang sangat essential, dua perkara yang sangat important dalam hidup manusia, dua perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Apa dia? Al-ilmu, ilmu.
Kalau tak ada ilmu, tak ada guna kita dalam dunia ni. Wal iman. Yang kedua ialah iman. Kalau sekiranya kita hidup di atas dunia ni dalam keadaan tak beriman kepada Allah, tak ada makna hidup kita ni. Bila orang tolong dia, dia bangkit duduk aja, dia sebut dua benda ni. Dia kata ketahuilah bahawa ilmu dan iman, dua-dua benda ni ada kedudukan dia. Dia kata benda ni important. Man ibtaghahuma wajadahuma. Siapa pulun, siapa usaha cari ilmu, cari iman, dia akan dapat. Dia kata. Siapa usaha cari ilmu, tang mana ada pengajian, tang mana ada tempat orang mengajar ilmu, dia pi, dia sampai, dia belajar, dia akan dapat ilmu itu. Kata Muaz bin Jabal. Demikian juga iman. Kalau sekiranya kita tidak usaha, kita tidak pulun, kita tidak cari iman, kita tidak dapat iman. Kata Muaz bin Jabal, ilmu dan iman ini ada kedudukan dia. Dia ada tempat dia. Siapa usaha, siapa pulun untuk nak dapatkan dua benda ni, wajadahuma, dia akan dapat dua benda ni. Yaqulu dhalika thalatha marrat. Kata hadis ni, dalam keadaan dia penat nak mati tu, dia sebut benda ni thalatha marrat, 3 kali dia ulang. Dalam keadaan penat tu, dia bagi dia bangkit duduk, dia sebut benda ni. Dia kata innal ilma wal iman. Sesungguhnya ilmu dan iman itu ada kedudukan dia. Siapa cari, dia dapat. Dia kata, dia ulang 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak penting ilmu, kalaulah sekiranya ilmu ni tak penting, Allah tidak akan turunkan ayat dalam Quran. Kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 114, Tuhan kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Allah, minta ya Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu kepada aku. Menunjuk kata ilmu ni very very important dalam hidup kita. Kita tidak ada ilmu, kita tidak ada guna duduk di atas dunia ni. Ilmu mesti cari. Kalau sekiranya ilmu ini tidak penting, Nabi SAW tidak sebut dalam hadis dia. Nabi kata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa usaha berjalan pada satu jalan kerana nak cari ilmu, Allah akan tunjuk jalan dekat dia pergi syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kalau ilmu tak penting, Nabi tidak kata macam tu. Nabi kata siapa pulun, siapa usaha cari ilmu, Allah akan tunjuk jalan dekat dia, dia akan sampai syurga. Iman kalau sekiranya tidak penting, Nabi SAW tidak akan sebut dalam hadis dia, la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqalu habbatin min iman. Nabi SAW kata tidak akan kekal dia dalam neraka bagi orang yang dalam hati dia ada sebesar habuk daripada iman. Ada mithqal habbah, ada besar habuk aja daripada iman dalam hati dia. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia masuk neraka untuk nak balas segala kesalahan dia, dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itu Muaz bin Jabal pesan dekat orang semua, dia kata jaga dua benda ni, ilmu dan juga iman. Kata dia waltamisul ilma inda arba'ati rahtin. Dia kata carilah ilmu daripada 4 orang ini.
Dia mention 4 orang. Dia kata hampa pergi cari ilmu, yang Allah duk suruh kita cari ilmu ni, pergi cari ilmu daripada 4 orang ni. Inda Uwaimir Abi Darda. Satu dia sebut. Awak dia duk bunyi, siapa dia duk ajuk saya balik ni? Dia tutup masa tu. Masa macam dia duk mengusik saya. Dia kata cari ilmu daripada 4 orang ni. Siapa dia? Yang pertama, Abu Darda. Tuan-tuan, kuliah kita halas itu kita cerita tentang satu sahabat, nama dia Abu Dahdah. Ada kawan dia, mikrofon punya pasal, bukan dia punya pasal. Mikrofon punya pasal, dia counter check balik dengan saya lepas kuliah. Dia kata, Ustaz, yang Ustaz sebut tu, Abu Darda ke? Siapa? Saya kata, dah, Abu Dahdah. Orang lain. Sebab Abu Dahdah, saya sebut dalam kuliah hari itu, dia tak apa popular. Yang popular ni, Abu Darda. Jadi bila dengar Abu Dahdah, dia lagu duduk pasang telinga. Dia tahu, Ustaz silap sebut ke? Main kok mana Dahdah ni, aku tak pernah dengar pun. Abu Darda kot. Dah. Hak kita cerita tu, Abu Dahdah. Hak malam ni, Abu Darda. Lain. Okey. Muaz bin Jabal kata, kalau hampa nak cari ilmu, hampa pergi cari daripada 4 orang ni. Yang pertama, Uwaimir Abu Darda. Kenapa dia sebut Uwaimir? Sebab Abu Darda, nama dia sebenarnya ialah Uwaimir. Nama sebenarnya Uwaimir bin Malik bin Qais. Tapi kalau sebut Uwaimir, orang tak kenal. Bila sebut Abu Darda, oh, dia kata oh. Oh, makna dia kenal. Begitu. Abu Darda satu orang rawi hadis yang terkenal. Kita selalu baca hadis jumpa An Abi Darda. An Abi Darda, dia rawi hadis yang cukup terkenal. Dia orang Ansar, orang Madinah. Satu orang yang sangat zuhud. Kita dah cerita dalam kuliah di masjid ni. Zuhud dia ni sampai isteri dia sampai nak fed up dengan dia. Kita cerita dulu. Abu Darda ni dia punya zuhud dia sampai dia tak peduli kepada dunia, sampai dia tak peduli kat bini dia. Sampai bini dia pergi mengadu dekat Salman Al-Farisi. Cerita pasal Abu Darda. Ini cerita Abu Darda ni. Dia satu orang yang cukup zahid. Dia zuhud dengan dunia ni. Walaupun begitu, apabila dia meninggal dunia, apabila dia wafat pada tahun 32 Hijrah. Dia wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila dia wafat, dia meninggal dunia, tinggal isteri dia Ummu Darda. Muawiyah bin Abi Sufyan main meminang. Bini dia tak mahu. Pasal apa? Pasal bini dia kata, aku hidup, aku isteri Abu Darda. Aku mati, aku hidup balik di akhirat. Aku mau Abu Darda jadi suami aku. Yang kata Abu Darda ni, zuhud dia, tapi isteri dia cukup sayang kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia salah seorang yang disebut oleh Muaz bin Jabal sebagai orang yang hendaklah hampa pilih kalau hampa nak berguru. Satu. Yang kedua, dia kata wa inda Salman Al-Farisi. Pergi cari Salman Al-Farisi. Dia boleh menjadi guru. Wa inda Abdullah bin Mas'ud. Hampa pergi cari Abdullah bin Mas'ud. Dia boleh jadi guru. Wa inda Abdullah ibn Salam, dan juga Abdullah bin Salam, dia juga boleh jadi guru. Nampak tuan-tuan? Pasal apa Muaz bin Jabal dia mention, dia sebut nama seorang untuk dipilih jadi guru, kerana memilih guru ini sangat penting. Tersalah pilih guru, tersesat habislah kita. Sebab guru ni dia umpama kepala kereta api. Kalau dia derail, kalau dia tergelincir daripada rel, habis gerabak semua, tunggin sekali. Sebab ada orang sebut, dia kata ihzaru zallatal alim. Hati-hati dengan gelincirnya alim ulama. Kerana gelincir dia, bukan dia saja gelincir, the whole followers dia akan gelincir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Muaz bin Jabal, dia mention nama seorang-seorang orang
yang kalau hampa nak belajar, hampa pergi belajar dekat orang-orang ini. Dan dia emphasize pada nama Abdullah bin Salam. Dia kata, alladhi kana yahudiyan fa aslam. Dia kata Abdullah bin Salam ini, dia satu orang Yahudi dulunya. Dulu dia Yahudi, fa aslam. Kemudian dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ini siapa dia, tuan-tuan? Asal-asal nama dia Husain bin Sailan. Saya dah cerita banyak kali dah. Bila dia masuk Islam, dia pada asal dia ni keturunan siapa, tuan-tuan? Keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Nabi Yaqub. Dia keturunan tu. Dia ni Bani Israel. Dia keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub. Dia keturunan tu. Dan dia menjadi pendeta, menjadi pemuka kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Reference mereka, apa masalah Yahudi akan refer dekat dia. Keilmuan dia di dalam memahami kitab Taurat ini, semua orang iktiraf. Tapi cerita tentang dia ni apa dia? Dalam dia duk menerah kitab Taurat ni, dalam dia duk menerah itu, bila mai bab cerita tentang Nabi akhir zaman, tentang Muhammad, tentang Ahmad, bila mai tang tu dia baca berulang kali. Daripada zaman dia pendeta Yahudi itu, daripada zaman tu, bila mai masuk cerita tentang Nabi akhir zaman, dia akan baca berkali-kali. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia seorang rahib Yahudi yang jujur. Dia nak cari kebenaran. Dia bukan satu orang yang ada own interest. Dia bukan satu orang yang ada kepentingan peribadi. Sebaliknya dia jujur. Kalau sekiranya Taurat kata akan ada satu Nabi akhir zaman, dan Nabi itu akan lahir di tempat sekian-sekian, dan sifat Nabi itu macam ni, macam ni, macam mana yang Taurat cerita, dia cerita balik dekat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan dia bagi tahu dekat mereka semua. Kata dia tunggu kedatangan Nabi ini. Sedangkan rahib Yahudi yang tidak jujur, bila mai cerita tentang Muhammad, mereka tutup. Bila mai tajuk Muhammad, mereka skip. Mereka tak mau highlight cerita tentang Muhammad ni. Sebab mereka tak mau nak terima Nabi Muhammad ini sebagai Nabi akhir zaman. Kerana alasan mereka, Muhammad ini bukan daripada bangsa Yahudi. Bukan daripada Bani Israel. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita baca balik cerita detail tentang Abdullah bin Salam ini, dia duduk tunggu ni. Bila Muhammad nak mai ke Madinah, dia duduk tunggu. Sehinggalah satu hari, dia duduk atas pokok kurma, tengah duduk tut pokok kurma, makcik dia lari mai. Makcik dia kata, Muhammad sampai dah di Quba. Dia kata. Dia dengar-dengar, spontaneously, mulut dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia tak boleh sorok kegembiraan dalam hati dia ni. Gembira duk tunggu Nabi mai ke Madinah ni, dia tak boleh sorok. Bila makcik dia mai habang, kata Muhammad tu dah sampai dah. Lah, dia duk ada di Quba. Dia dengar saja, mulut dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik dia terkejut. Makcik dia kata, apa cerita ni? Dia kata, makcik, saya duk habang dekat makcik tentang Muhammad Nabi akhir zaman ini. Makcik, dia memang betul Nabi. Saya dah teliti dah semua keterangan tentang dia yang ada di dalam kitab Taurat kita. Memang dialah orangnya. Saya nak jumpa dia, makcik. Dan apabila Nabi SAW masuk sahaja di dalam kota Madinah, masa itu nama Yathrib, dia di antara orang yang bergegas pi di tempat Nabi SAW berdiri bagi ucapan sulung di Madinah ni. Dia di antara orang yang mula-mula sampai di situ. Dia nak dengar sangat. Dia nak tengok muka Nabi Muhammad ni. Dia nak dengar Muhammad nak kata apa. Bila dia sampai di sana, ucapan sulung Nabi ketika masuk ke Madinah, Nabi SAW kata apa? Afsyus salam. Nabi kata, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata, bagi makan kepada orang. Wa sallu wan nasu niyam. Nabi kata, bangkit semayang malam,
ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata hampa buat benda ni elok-elok, hampa masuk syurga dengan selamatnya. Ucapan sulung Nabi itu ramah hati dia. Ucapan sulung Nabi itu, dia pipi dengar tu, ucapan itu ramah hati dia. Jatuh air mata dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia bagi few question dekat Nabi. Nabi jawab. Dia terus kata, aslimni ya Muhammad. Dia masuk Islam. Dan dia di antara orang yang mendapat persaksian daripada Nabi SAW akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Muaz bin Jabal, bila dia kata hampa kena belajar ilmu, di antara orang yang hampa nak kena pergi cari untuk belajar ilmu ni ialah Abdullah bin Salam. Dia kata allazi kana yahudiyan. Abdullah bin Salam ini dulu dia Yahudi. Fa aslam, dia masuk Islam. Fa inni, kata Muaz bin Jabal, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Muaz bin Jabal, telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innahu asharatin fil jannah. Telinga aku dengar Nabi kata, Abdullah bin Salam ini termasuk di dalam 10 orang jamin syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang sebut 10 orang tidak sebut nama dia. Tapi Muaz bin Jabal kata, telinga aku dengar Nabi sebut Abdullah bin Salam ini salah satu daripada 10 yang jamin syurga. Dan hadis ini juga sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hati-hati dengan para sahabat Nabi. Mereka golongan istimewa. Sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Nabi kata manusia paling baik ialah mereka yang hidup pada kurun aku. Nabi kata manusia paling baik adalah mereka yang hidup pada zaman aku, pada kurun aku. Siapa dia? Sahabat-sahabat aku. Ini paling baik. Kalau sekiranya kita mengambil sahabat-sahabat Nabi membuat contoh, kita memang tak silap. Kerana mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai golongan yang terbaik di kalangan umat manusia. Bahkan Nabi SAW pesan dekat kita semua tentang sahabat-sahabat ni. Nabi kata la tasubbu ashabi. Nabi kata jaga, jangan sapa di kalangan hampa. Biar lidah hampa mencercah ataupun mencaci sahabat-sahabat aku. Jangan. Yang sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan kita biar mulut kita cercah mana-mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Nabi SAW bagi warning kepada kita tentang hal sahabat ini. Nabi kata falau anna ahadakum anfaqa misla uhudi zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifah. Nabi kata macam ni, aku nak bagi hampa. Kalau hampa ada mah sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan, kita pergi di Madinah, kita tengok bukit Uhud. Berapa kilometer panjang, berapa tinggi. Nabi kata kalau hampa ada mah besar tu, hampa ambil mah itu semua, pi infak pada jalan Allah. Nabi kata tak sama dengan sahabat-sahabat aku yang infak pada zaman aku dulu. Walaupun segenggam mereka infak, tak sama dengan mah satu bukit Uhud yang hampa infak. Nabi kata, hampa bukan challenge kepada sahabat-sahabat aku. Nabi habaq awal dah. Maknanya apa tuan-tuan? Hari ini selain daripada kita baca Quran, selain daripada kita baca hadis Nabi, kita juga kena baca tentang cerita para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 69. Muka surat 73.
Nampak tu cuti lama tu, nampak. Muka surat 73, masalah dia kata panas hati orang-orang Yahudi mendengarkan hukum Allah. Okey, tuan-tuan, saya ghostan sikit baca balik hadis yang kita baca sebelum raya, sebelum puasa itu. Tak ada saya lagi, tuan-tuan ni panas hati bersiapa pula ni, hukum Allah yang mana satu ni, aku duduk mengaji tiap malam ni, aku celaru ni bagi keluar. Okey, kita ghostan balik, kita baca hadis. Hadis yang kita baca sebelum Ramadan hari itu, hadis dia kata an Anas bin Malik qal kanatil yahud idza hadat imra'atun minhun lam yuakiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. Itu kita baca dah. Maksud dia pada tuan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, Yahudi dulu apabila isteri datang haid, mereka boikot isteri mereka. Bila isteri datang bulan, orang Yahudi dulu mereka boikot. Mereka buang isteri mereka. Mereka tidak makan sama dengan dia. Mereka tidak minum sama dengan dia. Sehingga kan mereka tidak duduk serumah dengan dia. Bila isteri datang haid, perambat tolak. Hampir nak balik rumah mak angga, nak pergi duduk mana pergi. Hang kotong. Ini Yahudi dulu. Satu. Ada satu lagi pula, dia tak kira haid ke apakah, dia jalan semacam. Yang ni satu. Dua-dua ekstrim. Yang satu ekstrim, kira sampai tak mau tengok muka bini. Bila bini datang haid, Yahudi. Hak satu lagi pula, dia tak peduli. Datang haid pun dia bersama dengan bini dia. Dua macam. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik. Ada orang pergi tanya Nabi. Ya Rasulullah, kita orang Islam, kita ni macam mana? Adakah serupa macam Yahudi? Maknanya apabila isteri kita datang haid, kita pulau dia, kita boikot dia, kita tak mau duduk satu rumah dengan dia, kita tak mau makan minum sekali dengan dia. Adakah kita pun macam Yahudi juga? Nabi sengak. Bila sahabat mai tanya macam tu, Nabi sengak. Pasal apa Nabi sengak? Pasal Nabi tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tuhan belum bagi tahu apa-apa. Nabi tak akan bercakap benda yang tidak ada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok disiplin. Disiplin. Kita hari ini profesor serba tahu. Tanyalah apa pun, jawab ni saya kata lah. Betul tak betul pun tak tahu. Jawab confident macam betul. Rupanya tak betul. Nabi SAW sendiri, Allah tak bagi tahu, dia tak jawab. Dia diam. Fa anzalallahu ta'ala. Hadis ni kata apa? Allah turun ayat Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang perempuan yang datang haid. Qul huwa adha. Allah kata dekat Nabi Muhammad, habaq kat depa, perempuan yang datang haid itu adalah perempuan yang datang kotoran. Datang kotor, dia kata. Fa amarhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'akiluhunna wa yusharibuhunna wa an yakunu ma'ahunna fil buyut. Dan Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat, orang perempuan datang haid itu depa datang kotor. Tetapi Nabi kata, hampa duduk sama dengan depa, hampa makan minum sama dengan depa, jangan perambat depa keluar daripada rumah. Nabi kata macam tu. Wa ayyaf'alu kulla syai'in ma khalan nikah. Nabi kata hampa macam biasa. Dia datang haid, dia tak datang haid, hampa macam biasa. Hampa bersembang, hampa bercakap, hampa melawak, hampa makan, hampa minum, hampa tidur sekali dah semua macam biasa. Illa nikah, melainkan Nabi kata jangan bersama, jangan jima dia. That's it.
Itu Islam. Okey. Sambung hak malam ni. Dia kata pandai hati orang Yahudi apabila dengar hukum Allah. Hukum Allah turun mai kata apa? Apabila orang perempuan datang haid, macam biasa. Hubungan kita dengan dia macam biasa. Yang tak boleh ni apa dia? Hubungan suami isteri. Hak tu yang tak boleh. Bila benda ni diberitahu oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia, orang Yahudi sudah naik hot. Manakala didengar oleh orang Yahudi akan hukum yang tersebut itu, maka naik panas hati dia. Dia pun sudah hot. Kata Anas bin Malik, faqalatil yahud ma yuridu an yada'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Itu jawab kata mereka. Apa maksudnya? Maka berkata orang-orang Yahudi, tidak menghendaki Muhammad ini bahawa meninggal ia akan suatu daripada hal ahwal kita, melainkan menyalahi kita dan menukar akan hal kita itu padanya. Pada muka semua orang tak faham apa dia. Maksud dia apa? Orang Yahudi kata Muhammad ni memang pesen dia dah. Dia ni kita kata A, dia nanti kata B. Kita kata putih, dia nanti kata hitam. Dia ni lain tak ada, dia nak bangkang kita aja. Tu boleh faham? Itu dia nak abang itu. Bahasa dia ni kadang-kadang dia short tu tidak. Yahudi kata apa? Dia kata Muhammad ni memang jenis dia dah. Dia ni dia memang nak cari pasal dengan kita. Kita kata A, dia nanti kata B. Kita kata boleh, dia nanti kata tak boleh. Kita kata halal, dia nanti kata haram. Kita kata putih, dia nanti kata hitam. Nama kata Muhammad ni perangai ni tak elok. Apa tak? Yahudi kata. Tuan-tuan boleh rasa tak semangat dia marah tu? Yes, itu cerita dia. Maka kata Yahudi, maka apalah hukum Muhammad yang ditukarkan itu? Mereka condemn Nabi. Mereka kata pirah Muhammad. Mereka kata, hanya satu saja, iaitu tak boleh jima dengan perempuan haid. Dia kata, itu saja. Tapi bercampur gaul boleh, semua perkara pun boleh. Alang kepalang, dia kata, kalau dah semua pun boleh, makan minum sekali pun boleh, tidur sebantal pun boleh, dan tidur satu kelambu dengan perempuan haid pun boleh, apalah salahnya langsung jima, dia kata. Nampak? Dia guna akal dia. Dia kata merepek Muhammad ni. Kalau dah perempuan datang haid, kita boleh duduk serumah dengan dia. Kalau dah perempuan datang haid, kita boleh duduk makan minum dengan dia. Kalau dah perempuan datang haid, boleh tidur satu kelambu dengan dia. Kalau dah perempuan datang haid, kita boleh tumpang sebantai dengan dia. Alah, alang-alang, dia kata, jalan je kali. Logik tak tuan-tuan? Dia masuk, logik tak? Macam itulah penyakit ada dalam masyarakat kita hari ini. Bila mereka nak against Islam, dia nanti buat main macam ni punya hujah. Dia nanti main, kita pun nanti dengar. Macam ni punya dengar. Tu habis. Dia nanti hujah macam tu. Dia nanti hujah macam tu. Pirah dia kata, bak kartun Pokemon pun nak riuh. Dia kata, apa? Dia buat macam tu. Nampak? Dia tengok besar-besar punya cerita apa semua, tak bercakap. Tuan-tuan biasa dengar macam ni? Ada, tuan-tuan. Inilah dia kata ulama hari ni. Sembang di pejabat, sembang di kedai kopi, sembang di tepi jalan, sembang selepas sembahyang maghrib di surau, sembang macam tu. Hang fikir tengok macam mana orang nak hormat ulama hari ni. Bak kartun depa pergi uleh. Dia buat macam tu. Nu yang besar yang maksiat dok ada depa tak uleh. Macam ni ke ulama dia kata. Nada tu dia panggil nada Yahudi, dia panggil. Nada Yahudi. Jadi cakap tu bila orang lain dengar ni, betul tu masuk. Jarum sudah masuk. Tuan-tuan nampak dah apa yang Yahudi kata dekat Nabi ni? Dia kata pirah. Kalau setakat tak bagi jima, dia kata, merepek lah dia kata. Makan, minum, duduk sekali, tidur sebantai semua boleh. Tapi jima tak boleh. Dia kata apa? Bila dia cakap dengan nada suara tinggi, dengan ayak muka dia, dengan bersungguh, kawan dengar ni, mula-mula dengar apa dia ni, tapi dengar lama-lama, kira apa yang kata. Dia jadi macam tu. Nampak? Masuk benda ni macam ni. Sama dengan kes apabila turun ayat mengarahkan suruh kalih kiblat daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Baitullah. Sama juga.
Bila turun ayat Quran, Nabi pun baca ayat tu kepada sahabat-sahabat. Dua ada, Nabi kata perintah sudah turun. Lah ni kita tak menghadap ke Baitul Maqdis lagi. Kita menghadap ke Kaabah, ke Masjidil Haram di Makkah. Yahudi bila dengar macam tu, mereka masuk. Mereka kata apa? Mereka kata, kalau betul hak duk menghadap Baitul Maqdis selama ni salah, hari ni ubah main menghadap Kaabah. Hak orang dulu duk semayang menghadap Baitul Maqdis, hari ni mereka dah mati dah, semayang mereka kira macam mana? Dia masuk. Jarum tak tuan-tuan? Jarum. Dia kalau cucuk sakit tak apa, dia sengai. Dia sengai. Lagu tu. Sengai. Itu sungguh juga. Dia kata, ni apa? Ni sat menghadap sini, sat menghadap sini. Muhammad ni tak konsisten. Nampak? Nampak tak? Walhal, ubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini, adakah itu atas suruh Nabi ataupun atas perintah Allah? Ini perintah Allah. Sepatutnya tidak boleh objek kerana ini perintah Allah. Tapi no, Yahudi dia kok mana pun dia akan cari jalan, dia akan attack Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadu jadi hari ini. Bila mai cerita pasal agama, adalah orang-orang yang akan bawa jarum-jarum karat ni, duk pergi cucuk sana, cucuk sini, nak bagi jadi kelang kabut, nak bagi jadi hilang keyakinan kepada Islam itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itu yang diserang oleh Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah dia kata jima isteri yang haid itu ditegah oleh syarak sama sekali. Habis, full stop dia kata. Isteri apabila datang haid, kita tidak boleh bersama dengan dia. Full stop, tak mau sembang banyak. Itu jelas dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan kata dia, berkata Anas bin Malik, qala faja'a Abbad bin Bishr wa Usaid bin Hudair ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalika wa qala ya Rasulullah afala tankihuhunna fil mahid. Nampak? Jarum sudah kena. Datang dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nama dia Abbad bin Bishr, seorang lagi nama dia Usaid bin Hudair. Dua orang sahabat Nabi yang sudah sengai, sudah kena jarum Yahudi duk sembang di tepi jalan tadi ni. Mereka dengar-dengar, mereka pun betul juga. Mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dua-dua mereka ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dua-dua ni khabarkan yang demikian itu kepada Nabi. Dua orang tadi ni, Abbad dengan Usaid, bila sampai depan Nabi, mereka khabar dekat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ni cerita pasal orang perempuan datang haid ni. Tadi duk sembang di sana dengan geng Yahudi. Mereka bantai tuan cukup-cukup. Mereka bancuh tuan cukup-cukup. Dia kata kalau sekiranya bersama dengan isteri tu saja yang tak boleh, ini sudah jadi cerita kartun. Duduk satu rumah boleh, makan sekali boleh, minum sekali boleh, tidur satu kelambu boleh, share satu bantai boleh, tapi nak bersama tak boleh. Ini kartun. Dia kata benda ni tak masuk akal, benda ni gila. Dia pun habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata keduanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi tadi mengumpat kita. Katanya tidak dikehendaki Muhammad mengubahkan hal ahwal ini, membuatkan hukum-hukum ini dan sebagainya, melainkan dia mau menyalahi akan hal ahwal mereka. Mereka kata, Tuan ni saja nak cari pasal dengan mereka. Kalau mereka kata boleh, Tuan nanti kata tak boleh. Kalau mereka kata tak boleh, Tuan nanti kata boleh. Mereka kata, Tuan saja nak cari pasal. Tetapi alang kepalang jua ubah itu ialah tak boleh jima isteri yang datang haid sahaja. Sedangkan makan, minum, bercampur gaul di dalam rumah dan sebagainya semuanya boleh. Jikalau sekiranya boleh dan sudah sampai pula tidur sebantal dan sekelambu pun boleh, mengapa pula tidak dilangsungkan dengan jima dalam keadaan haid itu? Dia kata, mereka kata macam tu. Dia mengabangkan Nabi. Bila berkata lagi keduanya, yakni bertanya lagi kedua mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, ya Rasulullah, tak bolehkah kita jima isteri di dalam haid? Jarum masuklah.
Dia kata Yahudi dah kata macam tu. Tak bolehkah kalau sekiranya kita adjust sikit? Dia kata. Orang Yahudi mereka tak. Dia halau terus bini keluar rumah. Okey, now kita orang Islam, kita kira semua boleh. Orang perempuan datang haid, kita duduk satu rumah, kita makan sekali, kita minum sekali, kita tidur sekali, dan kita sekali bersama dengan dia. Bolehlah macam tu? Mai tanya Nabi macam tu. Ni dua sahabat yang kata Abbad dengan Usaid tadi ni. Mai tanya Nabi, boleh tak boleh tuan adjust sikit jawapan tuan? Boleh. Isteri datang haid pun boleh juga. Macam mana tuan? Kata. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan mereka berdua, berubah ayat muka Nabi. Bila mai hak Tuhan kata punya hang tak mau pakai, hang nak bawa mai idea Yahudi, bawa mai kat aku, suruh aku sokong. Nabi kata macam ni ke hang? Kerana adakah patut dengan sebab Yahudi mengumpat mau diubah hukum Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, awak kalau sekiranya Yahudi tak suka, kita nak ikut dia. Macam kita di Malaysia lah, bercakap pasal hukum hudud. Satu masa dulu kita ni kira dah cantik dah, sokong dah. Dia mai akhir-akhir ni dia mai macam satu angin lembut, dia mai. Tak, kita bukan tak mau, tapi kita tak ready lagi. Tu angin lembut. Yes, kita tak ready lagi, kita mengaku. Tapi jangan cakap benda tu. Kita cakap kita mau. Kita cakap kita mau. Bila ready, tak apa. Tapi jangan terlalu di-highlightkan tak ready tu. Pasal apa? Pasal takut celah hati kita, sebenarnya kita pun tak mau. Takut. Jadi macam tu. Kita tak mau benda tu diimplement dalam keadaan kalam kabut yang akhirnya menjadi fitnah kepada agama kita. Yes, yang tu betul. Tapi selalu duk highlight kata benda ni tak boleh lagi, tak sesuai lagi pasal kita tak ready, itu tak boleh. Kita kena kata kita nak benda tu dilaksanakan. Kita nak. Tapi kita nak supaya Islam dijalankan dalam semua bidang dan jalan benda tu. Jangan sebut kata benda tu tak sesuai lagi lah ni. Jangan sebut. Sebab hukum Allah tentu sesuai. Kita buka ruang kepada kata la tak sesuai lagi itu, kita buka ruang kepada Yahudi masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi marah dekat dua orang ni. Nabi kata kerana Yahudi tak setuju, hampa boleh mai jumpa aku, nak suruh aku tak setuju sama. Nabi kata lagu tu. Berubah ayat muka Nabi SAW. Kerana adakah patut dengan sebab umpat Yahudi itu mau diubah hukum Allah yang telah diturunkan oleh Jibril alaihi salam daripada langit? Ini perintah Quran. Ini perintah Quran. Kita tidak boleh ubah perintah Quran. Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan sabit kesalahan. Hukuman dia ialah potong tangan. Siapa kata? Allah kata. Allah kata di mana? Allah kata dalam Quran. Siapa buat turun Quran ini? Jibril alaihi salam buat turun ayat ini. Ayat ini wajib dilaksanakan. Kita mesti kata kita nak. Mesti. Tapi kita tak mendesak supaya benda ini dibuat dalam keadaan gapah-gapah. Tapi kata nak kau mana pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah kata Anas bin Malik dalam hadis, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta zannanna annahu qad ghadiba alaihima. Berubah seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar cakap dua sahabat itu. Oh, Nabi dengar very upset. Sangat menyedihkan bagi Nabi. Nabi sedih. Kalau yang bangkang ini orang bukan Islam tak apa, tapi apabila lidah orang Islam pergi bercakap nada membangkang, sedih. Fatama'ara wajhu Rasulillah, berubah roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih bila tengok orang Islam duk kalut habaq kata tak sesuai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kami sangka akan bahawa sesungguhnya
telah murka Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas keduanya. Sampai sahabat-sahabat lain yang duk tengok Nabi nampak muka marah ni, dia pun kata habis dah dua orang ni. Habis dah. Abbad dengan Usaid ni habis dah. Kena pangkah nama dah habis. Begitu. Apabila dilihat oleh kedua sahabat Nabi yang dua orang tadi, yang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubah, maka keduanya pun bangkit dan gostan belakang. Tahu takut. Hampir cadang, pergi bagi cadangan dekat Nabi. Cadangan hasil daripada otak Yahudi. Hang buat mai dekat Nabi, hang tak ingat. Bila dah buat mai, bila Nabi sudah tunjuk muka marah, dia naik kecup perut. Dia bangkit pelan-pelan, dua-dua orang ni, satu macam yang Abu Hugiyah Gostan. Undang, dia kata. Maka bangkit dan undang mereka ni. Seperti mana kata Anas bin Malik. Faqama fastaqbalathuma hadiyatun min laban fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihima. Maka bangkit kedua mereka itu daripada depan Nabi, lalu terus gostan, berjalan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah Nabi marah, tunggu pagi, bangkit gostan pelan-pelan. Tengah duk gostan nak keluar, berjumpa mereka ini dengan satu hadiah daripada susu dibawa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gostan pergi belakang pelan-pelan, lagu macam mana nak keluar, jeremuh dengan orang bawa susu nak mai hadiah dekat Nabi. Jumpa orang bawa susu. Bila sampai susu hadiah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus orang untuk panggil balik dua Abdul tadi ni. Yang bangkit pergi ke belakang nak lari balik tu. Bila orang bawa mai susu dekat Nabi, Nabi suruh panggil balik dua orang ni. Dua orang hak kena marah ni. Nabi kita pergi panggil mai balik. Dan kedua itu datang kembali mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, fasaqahuma fa'alima annahu lam yaghdab alaihima. Maka memberi minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat itu, dan taulah kepada orang semua bahwasanya Nabi tidak marah lagi kepada dua orang itu. Itu dia yang kata Nabi tuan-tuan, marah dekat tu sikit tak ada nak berdendam dia ni jumpa ke aku ketahuan. Nabi tahu manusia kita terdedah kepada cakap-cakap orang. Manusia, kita manusia. Kita dah ambil stand cantik dah. Tak tahu pergi jumpa siapa tu, dia ni goreng cantik. Dia goreng cantik. Kita pun dengar ni hak kita duk stand kita yang cantik ni dia dilute. Dia cayang. Cayang ni lebih. Ubah stand. Ubah stand pasal apa? Pasal ada orang pandai goreng. Daripada kita punya stand tu cantik dah, elok dah. Kita boleh switch, kita boleh ubah. Pasal apa? Pasal kita manusia, kita lemah. Ada orang kuat yang dia pandai manipulate kita. Kita kalah, kita ikut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau stand kita tidak salah, stand kita mencari keredaan Allah. Hamailah siapa pun cakap, aku dengan stand aku. InsyaAllah selamat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula hadis itu hasan lagi sahih. Kemudian dia masuk tajuk kecil, dia kata jima isteri daripada belakang menjadikan anak julin biji mata. Yang ni pula dah. Saya tadi ni aku nak baca, kata baca tajuk ni. Dia duk main makin kasar tajuk ni. Kan? Pasal apa dia timbul benda ni? Pasal ini kepercayaan Yahudi. Yahudi. Apabila suami isteri buat hubungan, leceh nak buat benda ni. Tuan-tuan faham lah benda ni. Bacalah saya baca. Masalah, dia kata jima isteri daripada belakang menjadikan anak julin biji mata. Kalau kita percaya yang ni, kita jumpa kawan kita mata lari sikit, kita lagi satu macam yang ada buat senyum. Ini kawat. Yang ni dia panggil tak senonoh. Kan? Kita tengok dia lagu duk buat senyum, lagu duk indah, lagu duk pegang sikit. Sama. Kita baca tengok betul ke? Dia kata inilah i'tiqad orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang pergi pakai benda, faham benda ni, percaya benda ni siapa dia? Yahudi. Kita jangan pergi ikut. Maka berkata mereka itu, siapa-siapa yang jima isterinya pada faraj, tetapi daripada belakang.
Kreatif dia ni. Tak mau ulas banyak-banyak. Dia macam tu punya cara. Okey? Maka beranak ia hasil daripada jima' itu, maka anak mata nanti jadi julin. Dia kata. Mereka faham macam tu. So dalam masyarakat Yahudi, kalau duk main mata lagu ni sikit, mereka gelak sama mereka. Ini pak dia nak begitu. Maka i'tiqad mereka itu yang demikian telah sampai kepada sahabat-sahabat Nabi. Cerita ni, kepercayaan mereka ni sampai dekat sahabat. Seperti mana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir yaqul, kanatil yahud taqul man atam ra'atahu fi qubuliha min duburiha kana al-walad ahwal. Itu cerita dia. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia adalah orang-orang Yahudi pada zaman kami, mereka kata barang siapa yang bersetubuh dengan isterinya pada faraj tapi mengikut belakang, dia kata nescaya jadi anak itu juling matanya. Orang Yahudi kata macam tu. Maka telah dibatalkan Allah Subhanahu wa taala akan perkataan Yahudi itu dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Kata Jabir, fanazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu ayat Quran. Maka turun firman Allah yang kira-kira maksudnya, bermula faraj isteri kamu itu tempat kamu tanam nutfah, yakni air mani kamu. Tuhan kata lagu tu. Okey. Maka jimaklah sekalian kamu akan tempat tanam air mani itu seperti mana kehendak kamu. Quran, macam mana nak kata ini? Quran membuka ruang kepada kreativiti. Macam tu. Lebih kurang maksud dia lagu tu. Tak sadu boleh banyak-banyak. Dia kata sama ada dari hadapan ataupun dari belakang ataupun cara terlentang ataupun cara terterak, macam-macam dia kata. Ataupun berdiri ataupun duduk, maka semua tu tak ada salah apa, dia kata. Quran kata macam tu. So bergantung kepada kreativiti masing-masing, dia lagu tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Lega, habislah tajuk tu. Baik, dia tak panjang. Baik. Masalah dia kata, jima' isteri di lubang jubur haram. Yang ni karut punya cerita. Yang ni dia pergi pakai terus jalan belakang untuk nak memuaskan nafsu dia. Ini serius punya kesalahan. Ini satu kesalahan yang melibatkan dosa. Okey. Baik, cuba tengok dia kata apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tegah akan satu orang itu jima' isterinya pada waktu haid, dan haid itu adalah darah kotor yang diluati, yang orang meluat, darah tak elok, darah kotor. Kalau orang perempuan jalan depan dia datang darah kotor pun agama tak bagi, dia kata ini kan pula jubur itu lubang tahi. Karut dia makin kasar ni, nampak ni. Dia kata kalau hak jalan depan hak halai itu pun kerana darah kotor main dah tak boleh dah. Ini kan pula jalan belakang, itu jalan najis. Nama orang Melayu sebut ke apa? Apa dia panggil? Tai itu kasar sangat. Dia panggil apa? Air besar dia panggil apa? Kita orang belah-belah Pinang tu nak sebut air besar ni tak cantik betul kata kan. Dia minta maaf Ustaz, saya nak pergi buang air besar. Tak syok. Kata aku sakit perut nak pergi berak. Kita tu. Dia macam tu. Bagi kita orang Pulau Pinang. Tapi oleh kerana siaran ini sampai ke Tawau, Sandakan, Kuching, Lahad Datu semua duk tengok. Duk sebut jubong. Depa kata kita kasang. Tak, kita tak kasang. Itulah yang sedapnya bila sebut. Okey. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi ini dia orang mana tuan-tuan? Dia orang Lubuk Merbau. Lubuk Merbau ni tahu mana? Lubuk Merbau ni belah Perak Utara. Maksudnya apa? Dia cakap macam mana? Dia cakap berat ke kita. Berat ke utara. Sikit-sikit bunyi Perak tapi berat ke utara.
Jadi Syekh Idris Al-Marbawi dia tulis macam ni. Bunyi tu kasang, tapi kasang itulah sedap. Kan? Cuba baca tengok sekali lagi. Dia kata kalau sekiranya datang haid itu kotoran yang orang tak suka, pun dah tak boleh. Ini kan pula dia kata jubang. Lubang tip bunyi tu kasang kan. Dia kata lagilah, dia kata maka tahi itu lebih kotor dan lebih busuk dan lebih dimeluati daripada darah yang datang ke depan tu. Maka dia kata sedangkan lubang yang menjadi jalan darah itu dilarang kita ketika isteri datang haid, ini kan pula dia kata lubang belakang. Saya sebut lubang belakang lah, tak gamak nak ulang banyak kali. Okey, ini kan pula lubang belakang. Dia kata sudah tentulah lebih lagi dilarang kita jima' padanya. Tuan-tuan faham tak hujah dia? Yes, very clear dia punya hujah. Kalau jalan depan darah, ada darah pun tak boleh. Ini kan pula jalan belakang, tempat yang paling kotor. Dia kata tak boleh. Dia kata. Dan pula telah datang riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulih nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yani simaman wahidah. Dia kata macam tu. Diriwayatkan kepada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Allah, bermula faraj isteri kamu itu ialah tempat kamu tanam nutfah. Nutfah ni apa dia? Air mani. Tempat kamu tanam air mani kamu. Sebagaimana yang kamu nak, kamu boleh guna tempat itu. Yakni jima' lubang yang satu sahaja, iaitu faraj sahaja, dan tidak boleh lubang belakang. Dia kata macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak hadis tentang hal ni. Banyak hadis. Di antaranya hadis daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada datuk dia. Siapa dia bapa kepada Amru bin Shu'aib? Siapa dia bapa dia? Shu'aib bin Abdullah. Siapa Tok Wan kepada Amru bin Shu'aib? Tok Wan dia Abdullah bin Amru bin Al-As, sahabat besar. Hadis ini daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hiya lutiyah as-surah. Nabi kata benda tu adalah lutiyah as-surah. Daripada perkataan Lut. Lut ni apa dia? Nabi Allah Lut alaihi salam. Lutiyah as-surah maksudnya ini perbuatan jalan belakang ini perbuatan kaum Nabi Lut. Tapi apabila suami buat dekat isteri, tapi pakai jalan belakang, buat dekat isteri, ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Yakni kata dia ar-rajul ya'ti imra'atahu fi duburiha. Satu orang laki-laki dia jima' isteri dia pada dubur, pada jalan belakang. Ini ciri-ciri perbuatan kaum Nabi Lut. Itu maksud dia. Satu. Yang kedua hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal kaum Lut. Nabi SAW bersabda, Nabi kata benda yang aku paling takut berlaku di kalangan umat aku. Nabi kata dia takut umat dia, kita ni. Nabi kata dia takut di kalangan umat dia, di kalangan kita ni ada perbuatan yang pernah dibuat oleh kaum Nabi Lut. Nabi kata aku takut. Hari ini ada tak ada tuan-tuan? Ada. Sampai mereka fight, minta supaya perbuatan mereka ni dilegalize, disahkan dari segi undang-undang. LGBT ni apa? Lesbian, gay, bisexual, transseksual. Apa benda tak tahu. Tapi cerita gila punya geng ni. LGBT minta, bukan sahaja di luar negara, bahkan di Malaysia ada grup ini. Ada grup ini minta supaya benda ni disahkan dari segi undang-undang.
supaya mereka nak buat benda ni tidak dianggap satu kesalahan. Rupa-rupanya kebimbangan Nabi SAW 1400 tahun dulu berasas rupanya. Pasal apa? Pasal hari ni sudah ada benda ni. Minta supaya benda ni dilegalize, disahkan di sisi undang-undang. Maknanya kalau mereka buat apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut sudah tidak dianggap salah. Sedangkan Nabi SAW sampai sebut, Nabi kata mal'un man amila amala qaumi Lut. Nabi sebut 3 kali. Nabi kata dilaknat orang yang buat macam mana perbuatan kaum Nabi Lut dulu. Nabi ulang 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita dah cerita di Masjid Simpang 4 Matang Buluh. Kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni dia hidup bila, tuan-tuan? Kita refresh balik. Dia hidup bila? Dia hidup satu time dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada, Nabi Lut ada, dan kawasan mereka berjiran, bersebelahan. Sebelah balik ni kawasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebelah balik ni kawasan Nabi Lut alaihissalam. Cuma bezanya Nabi Lut dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang syok kepada liwat, kepada homoseks. Dia diuji. Sehingga kan apabila Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat untuk pergi musnahkan kaum Nabi Lut, malaikat singgah dekat Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 57. Balik saya saja baca. Surah Al-Hijr ayat 57. Cerita pasal ni. Malaikat mai, satu geng malaikat mai nak pi depa punya mission, depa punya kerja, nak pi lingkupkan, nak pi musnahkan, nak pi binasakan umat Nabi Allah Lut. On the way nak pi singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila sampai di tempat Nabi Ibrahim tengok depa ni, Nabi Ibrahim tanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Nabi Ibrahim kenal depa ini utusan Allah. Depa ni malaikat yang diutuskan oleh Allah. Nabi Ibrahim tanya depa, "Hampa ni apa hal ni mai sini?" Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Malaikat kata, "Tuhan hantar kami mai bukan nak mai sini sebenarnya. Kami nak pergi kampung sebelah. Kami nak pergi musnahkan orang-orang yang berdosa. Pasal mereka mengamalkan homoseks." Itu cerita dalam surah Al-Hijr. Tuan-tuan balik baca sendiri yang tu. Nabi Allah Lut alaihissalam diuji dengan geng ni. Ketegak. Sehingga kan ketika malaikat hak mai nak binasakan mereka ni, mai di rumah Nabi Lut, mereka usyar malaikat. Itu dia yang kata kawut mereka ni. Malaikat mai dengan rupa manusia yang segak. Laki-laki, rupa laki-laki yang segak. Orang yang bocorkan benda ni ialah isteri Nabi Lut sendiri. Dia keluar pergi beritahu dekat geng-geng gigolo ni. Dia tanya, ada tetamu mai di rumah aku. Macam ni, dia kata. Kalau diceritakan cara mudah faham. Puan ni dengar betul ke? Pakat mai du usyar tengok. Wih, karan ni. Macam tu. Oh, kau tuan-tuan. Ni semua cerita leceh. Sedangkan malaikat mai tu nak pelingkup mereka. Nabi Allah Lut alaihissalam bila malaikat sampai, dia kata, "Hampa ni qaumun munkarun." Hampa ni siapa ni? Aku tak kenal. Mereka introduce diri mereka. Mereka kata, "Kami utusan Allah. Wahai Lut, kami mai ni untuk binasakan kaum engkau." Esok, malaikat kata, ini dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan balik baca. Malaikat kata, esok sebelum subuh esok, Lut make sure bawa keluarga hang yang beriman dengan pengikut-pengikut hang yang ikut hang punya, yang dengar cakap punya, bawa keluar daripada kampung ni. Dan ingat, malaikat kata, bila keluar jangan siapa beralih ke belakang tengok. Lut pun kata okey. Sebelum subuh, Lut panggil anak perempuan dia, 2 orang ikut dengan pengikut-pengikut dia, followers dia, keluar.
Allah membinasakan kaum yang tinggal di kampung itu. Termasuk di dalam kalangan itu ialah bini, isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Ini bukan cerita hikayat 1001 malam, tapi ini cerita daripada surah Al-Hijr. Cerita detail tentang benda ni. Masyarakat mereka ni pada masa tu, kawasan mereka duduk tu dipanggil Sadum. Kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Kathir, dia akan cerita perkampungan mereka ni nama Sadum. Sin dal waw mim, Sadum. Amalan ini dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Sodomi. Dan sampai hari ini di sebelah sempadan Israel masih ada satu bukit yang dikenali dengan nama Mount Sodom. Masih ada sampai hari ini. Di situlah tempat kejadian kisah kebinasaan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam kerana perbuatan liwat depa ni. Dan kisah depa ni tidak mai dalam satu surah saja, bukan mai dalam surah Al-Hijr ada. Tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara ada cerita, dalam surah Az-Zariyat ada cerita, dalam surah Al-Qamar ada cerita, dalam surah Al-A'raf ada cerita, dalam surah Hud ada cerita, dalam surah Al-Ankabut ada cerita. Punya banyak kali Allah repeat benda ni, menunjuk kata apa? Ini kesalahan sangat serius dan ini kesalahan akan sentiasa dilakukan oleh manusia sehingga kiamat. Kerana itu Allah repeat benda ni berkali-kali dalam berbagai-bagai surah. Pasal apa? Pasal ini isu besar. Ini satu penyakit yang ada di kalangan orang-orang yang tertentu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita cerita di Masjid Simpang 4 Matang Buluh. Arkeologis barat. Arkeologis ni siapa tuan? Orang yang duk pergi kaji ni. Orang abang kata ada jumpa apa ni macam batu bersurat ke, nampak macam ada kesan peninggalan apa kuil zaman apa depa ni tipi. Arkeologis ni nanti pi depa nanti pasang apa pagang apa semua bubuh kemah. Tuan-tuan pi nak pi Tanjung Dawai, lalu lepas pada apa tu titi hak suspend tu turun pi balik-balik sana sikit tu menghala ke Merbuk tu nanti jumpa. Ini kerja arkeologis yang kata kemusnahan kaum Nabi Lut ini. Geng arkeologis ni macam-macam dah yang turun pi buat kajian di sana. Zaman moden ni seawal tahun 1924, satu orang nama William Albright, dia dah pi buat kajian. Di antara finding, di antara benda yang dia jumpa di kawasan tu ialah kawasan kubur besar. Kalau kubur panjang di Kedah, kubur besar. Jumpa satu kawasan kubur besar yang banyak rangka tulang di situ, dan beserta dengan rangka tulang itu ada barang-barang mah yang akhirnya arkeologis yang ini kata di sini pernah ada satu tamadun, dan di sini adalah kawasan kubur yang ditanam orang-orang yang hidup pada tamadun itu. Hasil penemuan tembikar yang mereka guna buat masak, guna makan, minum dan sebagainya, ditanam sekali di kawasan kubur yang mereka jumpa sebelah dengan Laut Mati. 1967 ada lagi pi, sampailah kepada yang kita cerita itu, nama dia Werner Keller. Dia ni asal orang Jerman. Dia arkeologis. Dia ni bukan sahaja pi buat studi di tepi-tepi Laut Mati, Al-Bahrul Mayit, orang Arab panggil Al-Bahrul Mayit, Laut Mati, Dead Sea. Dia bukan saja pi kaji kat tepi, dia langgang pi sampai dalam Laut Mati, dia pi buat kajian. Werner Keller ni, arkeologis asal Jerman ni, hasil daripada kajian dia, dia kata tempat ni pernah mengalami satu kehancuran yang sangat dahsyat. Dia kata mereka adalah cara-cara kajian mereka ni. Dia kata dia percaya di kawasan Laut Mati ini, di kawasan ini pernah terjadi seumpama great earthquake. Dia kata satu gempa bumi yang cukup dahsyat pernah jadi di sini, accompanied by explosion. Dia kata yang gempa itu disertai dengan letupan yang dahsyat. Ini hasil kajian dia. Dia bukan orang Islam.
Dia tak jumpa apa dalam Quran pun. Cuma dia duk study dalam Old Testament dia. Dia pergi kaji benda ni. Dan melihatkan kepada kawasan Laut Mati itu merupakan kawasan paling rendah di atas muka bumi. Kawasan Laut Mati itu, permukaan air Laut Mati itu dia ada 423 meter below sea level. 423 meter di bawah daripada sea level. Paras air ni, paras air laut ni. Dan dalam tasik Laut Mati ni, orang panggil laut tapi sebenarnya dia tasik. Tempat yang paling dalam 377 meter. Maknanya kalau campur tempat yang paling dalam di Laut Mati 377 campur dengan daripada permukaan nak sampai ke sea level 423 sudah jadi berapa? Dekat-dekat 800 meter punya terbenam kawasan tu ke dalam. Terbenam. Dia nak kata mana? Yes. Warner Keller kata apa? Tempat ni menjadi the lowest area di atas muka bumi, dipercayai, dia kata, disebabkan oleh satu masa dulu berlaku satu hempukan yang kuat di situ, dia kata. Dipercayai. Apa tak tahu, dia kata, tapi ada satu macam punya benda hempuk turun sehingga bumi di situ dia jadi terpelonok, apa dia panggil. Dia terbenam turun jadi serendah itu, dia kata. Itu kajian orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So dia kata tempat ni pernah mengalami satu malapetaka yang sangat dahsyat. Itu kesimpulan dia. Tuan-tuan, connected tak dengan Quran ni? Connected. Connected. Masalah kita orang Islam ni, kita tak tahu ni kajian-kajian ni semua. Kita pergi buat peace, ambil gambar tepi Laut Mati yang tu aja. Kita tak tahu ni cerita apa yang jadi di situ. Macam ni peace. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Murka Allah yang amat sangat kepada orang yang terlibat di dalam homoseksual ini. Allah murka yang amat sangat. Kemurkaan Allah itu diterjemahkan dengan kemusnahan kaum Nabi Lut, dan kemusnahan mereka ini sangat amat dahsyat. Warner Keller kata dia menganggarkan kejadian itu berlaku 1800 tahun sebelum Masihi. Lah ni Masihi berapa? 2016. Campur dengan 1800 tahun sebelum Masihi jadi berapa? Ini dia punya jangka. Dekat-dekat 4000. Lebih kurang. Dekat-dekat 4000, 3600 ke apa tahun dulu. Berlaku malapetaka ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ambil yang tibar dengan tajuk yang kita baca ni. Dia kata apa? Jima isteri di lubang jubur itu haram. Itu tajuk dia. Dan itulah kemusnahan yang Allah tunjuk kepada orang yang buat benda ni. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk jima isteri. Tak habis lagi tajuk ni. Jima isteri dengan macam-macam gaya dan style itu harus pada syarak. Kalau tuan-tuan rasa wajar baca, teks saya, kata ustaz, saya sokong supaya dibaca. Dan tuan-tuan rasa macam tak sah, tuan-tuan cuma masuk kata tak sah ya, saya faham. Hak mana banyak kita ikut yang tu. Okey, baik, itu tajuk yang akan datang insya-Allah. Jima isteri ini dengan macam-macam style itu dibenarkan. Okey, kemudian dia mai lagi satu tajuk yang akan datang ni, menahan perempuan daripada kahwin. Itu salah. Orang perempuan dia patut dah kahwin. Kita yang duk tak bagi dia kahwin. Salah. Dan dia akan bawa mai dekat kita kejadian yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi macam mana? Satu suami, satu isteri, okey, kahwin, jadi husband and wife. Ada tak kena tang mana ke apa macam mana ke, bercerai. Laki-laki ni jahat, duk buat tahana kat bini dia, yang akhirnya bercerai. Okey. Bila dah dekat nak habis iddah, laki ni duk syok balik dekat bini hak dia cerai tadi, bini pun duk syok balik dekat laki dia. Hak cerita dia duk kena balun dengan wire lettering apa semua dulu dia lupa habis dah. Cerita laki balik-balik
buka pintu, tapak kaki sambut, terlentang pergi sampai dapur, dia lupa dah. Pasal apa? Pasal bila tak ada lelaki ni, dia kesunyian. Dia, daripada tak ada syekh ni, biar dia terajang lebih kurang mampu, biar dia rumah dulu. Dia mau balik. Tentu rasa ada tak jadi benda ni dalam masyarakat? Banyak, bukan ada, banyak duk jadi. Bila dah laki ni ada intention untuk nak kahwin balik dengan isteri dia ni, dalam tempoh iddah raj'i, dalam tempoh boleh raja', isteri pun ada intention untuk nak baik balik dengan laki dia, tiba-tiba keluarga belah perempuan masuk campur. Dia kata hang ni apa ni, hang mengaji sekolah ke tak mengaji sekolah, ni keluarga ni. Hang lupa dah kan dulu dia sepak hang sampai pecah bibir mulut, hang duk teriak di rumah mak. Ni keluarga belah perempuan ni. Dia kata hang lupa dah kan laki hang dulu wayar elektrik dia lipat, dia balon atas belakang hang, berbalong belakang. Hang lupa dah kan? Duk mai kata macam tu. Yang akhirnya keluarga perempuan buat keputusan tak akan benarkan adik mereka ni kahwin balik dengan suami dulu. Boleh tak boleh? Yang tu tajuk akan datang, insya-Allah. Dia nanti mai dan berlaku benda ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni boleh baca tajuk ni. Kemudian dia kata tajuk lagi, larangan Allah ke atas orang yang melarang perempuan yang mau kahwin itu berkahwin. Apa dia? Ayat Quran yang Tuhan turun mai larang tu. Kemudian dia mai lagi, lepas itu tajuk lain langsung cerita tentang menulis Al-Quran. Okey, tuan-tuan teks saya setuju tak setuju tajuk-tajuk ni, nanti baca. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.